Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung pelajaran akidah kita berkaitan dengan rukun iman. Dan insya-Allah ini kita akan tengok beriman kepada hari kiamat. Pastikan semua sudah bersedia untuk kita teruskan pelajaran kita beriman kepada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Kita tengok dulu pengertian hari kiamat. Okey. Apa dia hari kiamat? Mari kita tengok apa pengertian hari kiamat. Hari kebangkitan semula makhluk Allah selepas kehancuran alam ini. Hari kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk Allah selepas kehancuran alam ini. Kita berada sekarang ni, kita tidak di dunia yang fana ni. Nanti berlakunya hari kiamat. Jadi lepas tu kita akan dibangkitkan semula oleh Allah lepas alam ni hancur. Okey, maknanya berlakunya hari kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat ialah rukun, salah satu daripada 6 rukun iman. Maka hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib. Kita adalah seorang Muslim, kita wajib percaya kepada rukun iman. Beriman kepada hari kiamat adalah wajib hukumnya. Okey. Kita tengok hari kiamat dan kita tahu hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib. Okey, seterusnya hari kiamat ni ada nama lain daripada hari kiamat. Okey. Mari kita tengok satu persatu. Di antara nama-nama lain hari kiamat ialah Yaumul Hisab, maknanya hari perhitungan. Kita telah melakukan semua amalan di dunia ini yang telah dicatat oleh malaikat. Maka pada hari kiamat nanti atau pada hari Yaumul Hisab ni, hari perhitungan ni, akan diberi pembalasan apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran dengan rahmat Allah, ya, ganjaran pahala insya-Allah. Dan seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumul Akhirah ataupun hari akhirat, hari akhir dunia. Bila hari berlakunya hari kiamat, maknanya habislah dunia, ya. Seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumul Ba'ts, iaitu hari kebangkitan. Jadi kita dah tengok hari kiamat ialah hari kebangkitan semula. Jadi selain daripada kiamat, nama lainnya Yaumul Ba'ts, ya, hari kebangkitan. Dan seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumul Jaza, iaitu hari pembalasan. Hari tersebut kita akan menerima balasan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi sama-sama kita mohon ampun kepada Allah, ya, dan kita berdoa supaya Allah sentiasa lindung kita daripada kemaksiatan. Okey, seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumul Qari'ah, maksudnya hari keributan. Okey, ya. Seterusnya nama lain ialah hari Yaumul Ghashiyah, hari huru-hara, ya. Waktu kiamat ni dalam keadaan kalau kita tengok gempa bumi yang berlaku sekarang pun dah memang huru-hara, apatah lagi nanti hari kiamat nanti. Dan masing-masing tak peduli dah orang lain, ya. Okey. Seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumus Sa'ah, hari penentuan. Nak penentuan amalan kita, hari penentuan. Di akhirat nanti ada dua, iaitu syurga dan neraka. Okey, nak, ya. Jadi kalau sama-sama kita berdoa, kita berada di dunia, kita berkumpul di dunia ni bersama-sama. Mudah-mudahan kita berkumpul juga di akhirat nanti dalam syurga. Doa, ya nak, ya. Jangan putus asa. Doa adalah senjata orang mukmin. Seterusnya nama lain bagi hari kiamat ialah Yaumul Waqi'ah, itu hari yang dahsyat, ya. Hari kiamat ni hari berlakunya satu kejadian yang amat dahsyat. Okey, jadi disebutkan Yaumul Waqi'ah. Okey, dan nama lain bagi hari kiamat juga ialah Yaumul Hashr, hari perhimpunan, di mana kita semua dihimpunkan di akhirat nanti.
Ada dah satu persatu apa yang kita proses untuk semasa di akhirat tu nanti ya. Okay, seterusnya nama lain ialah Yaumuz Zalzalah, hari goncangan. Okay, bumi ni dia akan berlakunya kiamat itu maksudnya goncang. So, bila dia bergoncang dia akan berlakunya kegaran kan. Dia maksudnya dahsyat lah. Okay. Dan nama lain juga bagi hari kiamat ialah Yaumuddin, itu hari pembalasan. Allah akan balas apa yang kita telah lakukan di dunia ini. Jadi sentiasalah rebut peluang untuk melakukan amal soleh, dan jangan cari alasan dalam melakukan amal soleh. Rebut peluang, cari jalan, bukan cari alasan. Dan sebenarnya nama-nama hari kiamat ni ada disebutkan dalam Al-Quran seperti kalau Yaumul Hisab ni dalam surah Sad ayat 53, Yaumul ni hari kebangkitan ni surah Ar-Rum ayat 56, Yaumul Qari'ah ni silap surah Al-Qari'ah ayat 3, kemudian Yaumus Sa'ah ni disebut dalam surah Al-Fir ayat 59, kemudian surah Yaumul Waqi'ah surah Al-Waqi'ah ayat 1, kemudian Yaumuddin ni hari pembalasan ni dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Okey, ni semua adalah ada nama-nama disebut dalam Al-Quran, nama lain bagi hari kiamat ini. Baik, seterusnya mari kita tengok sebab berlaku hari kiamat. Mari kita tengok sebab berlaku hari kiamat. Di sini kita nak tengok 4 sebab. Okey, antaranya ialah alam ini tidak kekal. Yang kekal hanya Allah, dan memang disebutkan kita akan alam ni sementara, yang kekal ialah di negeri abadi, iaitu di akhirat nanti. Dan sebab berlakunya juga antaranya ialah pembalasan dunia terbatas. Kalau kita tengok sirah kaum-kaum Nabi sebelum ni, Rasul sebelum ni, kalau engkar dia Allah turunkan bala. Tapi kaum umat Nabi Muhammad, Allah pelihara sampai sekarang. Tapi kita kena ingat, kita kena ikutlah Rasulullah. Sebab pembalasan yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Jadi di dunia ni terbatas. Ada orang terlepas melakukan kesalahan, dia terlepas. Tetapi di akhirat nanti Allah Maha mengetahui, kita tak boleh terlepas daripada segala kesalahan dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sama-sama kita beristighfar untuk kita mohon ampun kepada Allah sebab Allah Maha mengetahui apa juga yang kita buat. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Okey, kena nak ya? Okey, seterusnya antara sebab berlaku hari kiamat ialah tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil. Allah janji Allah adalah pasti. Allah kata ganjaran syurga bagi orang yang taat, orang yang bertakwa. Jadi insya-Allah Allah akan beri balasan tu nanti di hari kiamat nanti. Allah Maha Adil dan janji Allah adalah pasti. Okey nak ya? Dan seterusnya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam yang dunia ni pun kita rasa, kalau kita rasa selesa, nyaman, apatah lagi nanti di akhirat nanti. Allah Maha berkuasa. Allah menjadikan semua segala-galanya dengan ciptaan Allah, adalah ciptaan Allah. Nanti bila berlaku hari kiamat ni lah salah satu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita wajib percaya kepada Allah, dan sifat Allah ialah Maha Besar, Maha Berkuasa. Itu sebab berlaku hari kiamat. Alam ini tidak kekal, pembalasan di dunia terbatas, tanda Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu antara sebab-sebab berlaku hari kiamat. Seterusnya kita tengok tanda-tanda hari kiamat. Tadi sebab berlaku, sekarang ni tanda-tanda hari kiamat. Dia ada tanda-tanda kecil dan dia ada tanda-tanda besar hari kiamat.
Okey, kita tengok satu persatu dulu ya. Kita tengok tanda-tanda kecil hari kiamat. Di sini disebutkan 4. Okey, tanda-tanda kecil hari kiamat. Wanita lebih ramai daripada lelaki. Maknanya bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. Ya. Bila segi bilangan ya, kuantiti tu. Kemudian banyak berlaku pembunuhan. Insya-Allah sekarang ni senang sangat nyawa tu melayang. Ya. Terkorban sebab dibunuh. Jadi banyak berlaku pembunuhan ni antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan seterusnya, orang terhina mendapat kedudukan terhormat. Ya, kalau orang yang terhina maksudnya orang yang orang yang baik dapat kedudukan terhormat. Ya, mendapat kedudukan, mendapat pangkat. Dan juga sanjungan dari orang. Okey, kemudian bermewah-mewah mendirikan masjid. Kalau tengok sekarang bermewah ni maksudnya tidak, maknanya berlebih-lebihan lah. Mendirikan masjid. Itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, kita sambung lagi satu. Baik, seterusnya kita nak tengok tanda-tanda besar hari kiamat. Kita dah tengok tanda-tanda kecil hari kiamat tadi. Kita tengok tanda-tanda besar hari kiamat. Asap keluar memenuhi timur dan barat. Maknanya akan keluar asap disebut dukhan, akan keluar seluruh bumi ini. Sebab kita sebut timur dan barat. Dan tanda-tanda lain, Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Isa Allah pelihara daripada dibunuh oleh kaum kafir. Jadi nanti di akhir tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar kiamat nanti, Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Okey. Dan seterusnya tanda-tanda besar hari kiamat ialah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj ni ialah kaum yang dikatakan memiliki kekuatan, tetapi untuk menghancurkan dan memusnahkan bumi ni. Maknanya golongan yang jahat. Okay. Seterusnya, matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum ni kita tahu matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Tapi nanti tanda-tanda besar kiamat nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Dan sebenarnya benda tu bukan tiba-tiba berlaku ya. Tiba-tiba dia terbit dari sebelah barat. Dia berlaku sedikit ya. Jadi ini kita tengok, anak-anak ingat tanda-tanda besar kiamat. Asap keluar memenuhi timur dan barat. Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga matahari terbit dari sebelah barat. Okey, ini tanda-tanda besar hari kiamat. Pastikan anak-anak ingat ni. Okey, dan kita dah tengok beriman kepada hari kiamat. Kita dah tengok pengertian hari kiamat. Kita dah tengok hukumnya percaya pada hari kiamat. Kita dah tengok sebab berlakunya hari kiamat. Kita dah tengok juga tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Diharap semuanya dapat sesuatu daripada pelajaran hari ini. Jadi diucapkan terima kasih kerana menonton dan juga semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Kongsikan ilmu, perkara yang baik kita kongsikan. Jadi mohon maaf segala salah silap. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.